Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma anta laha walau azumat farrijha bifadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan anda dan kami semua terus menerus diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi pada pagi ini jam 9:15 pagi. Afwan lakum, hamba lewat sikit, baru je sampai madrasah. Jadi tak dapat tidak, insya-Allah kita bertemu pada hari ini untuk mendengar pula 4 ayat pilihan daripada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti biasa tuan-tuan, ya, dengan niat untuk kita bertemu pada tiap-tiap pagi agar kita menghidupkan agama, kerana Nabi pernah bersabda ad-dinun nasihah. Agama tu nasihat. Jadi maka wajar kita mendengar nasihat daripada Allah, daripada Rasul, daripada salafun salih, daripada ulama, daripada sahabat dan daripada orang-orang yang hukama, yang tak dapat tidak mudah-mudahan dengan nasihat yang kita dengari menjadikan diri kita orang yang lebih beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari ini tuan-tuan kita akan mendengar nasihat yang ke-21 daripada nasihat yang keempat. Dah? Ya, alhamdulillah kita dah masuk kepada muka surat yang ke-143. Alhamdulillah istiqamahnya kita tuan-tuan, kita dah sampai kepada muka surat yang ke-143 daripada bicara nasihat yang 4 perkara yang ke nombor 21. Baik. Jadi jangan lupa like dan share. Alhamdulillah Hajah Maliha sihat khair. Jadi jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang kita sayang, bermula dengan keluarga kita, suami kita, isteri kita, adik-beradik kita, yang mudah-mudahan dengan kita tag nama mereka, Allah Ta'ala membuka pula hidayah kepada mereka untuk bersama-sama dengan kita mendengar nasihat daripada ulama agar kehidupan kita semakin berubah. Waalaikumsalam Ukhti Nisa. Agar kehidupan kita semakin berubah daripada bicara yang kita bincangkan. Baik. Sekumpulan hukama telah memilihkan 4 ayat dari dalam 4 kitab. Dan hari ini kita akan dengar satu nasihat yang jarang sangat kita dengar. Bermakna kitab Allah Ta'ala ni banyak. Bukan semata-mata Quran, Zabur, Taurat, Injil. Kitab Allah Ta'ala ni banyak. Sebagaimana termaktub dalam Syarah Sawi, tafsir bagi Jalalain. Dan kalau hamba tak salah, Mashaf yang Allah Ta'ala turunkan dekat dunia ni hampir 1000. Hampir 1000. Dan 300 diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan nanti hamba dapatkan balik poin tu, nanti hamba akan khabarkan semula. Cuma apa yang perlu kita fahami, Mashaf yang Tuhan turunkan dalam alam ini begitu banyak. Yang wajib kita kena tahu cuma 4. Al-Quran, Taurat, Injil dan juga Zabur. Baik. Maka daripada 4 kitab yang besar-besar ni tuan-tuan, ada pilih 4 ayat-ayat yang hebat untuk diperdengarkan kepada kita pada hari ini. Jadi hari ini tuan-tuan beruntung. Kita pernah dengar, kita akan mendengar ayat-ayat daripada kitab Zabur, kita akan mendengar ayat-ayat daripada kitab Furqan, kita akan mendengar ayat-ayat daripada kitab Injil. Antara kitab-kitab yang kita tak pernah baca, tapi hari ini kita mendengar akan dia. Baik. 4 ayat pilihan daripada 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekumpulan hukama telah memilihkan 4 ayat dari dalam 4 kitab seperti mana berikut. Minat Taurati man radiya bima a'tahu Allah Ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Wa minal Injili man hadama syahawati azza qawiyan fid dunya wal akhirah. Wa minaz Zaburi man tafarrada 'anil nasi najah. Wa minal Furqani man hafazal lisana salima fid dunya wal akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Artinya apa? Dari kitab Taurat. Ada sahabat-sahabat yang berada dalam IG, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Daripada kitab Taurat, ialah ayat barang siapa yang redha atas apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, maka dia dapat berehat di dunia dan di akhirat.
Satu. Yang kedua, dari kitab Injil ialah barang siapa yang telah menundukkan syahwatnya, maka dia menjadi orang yang kuat di dunia dan di akhirat. Dua. Dari kitab Zabur, antara nasihat yang dibawa kepada kita ialah ayat barang siapa yang menyendiri dari manusia, iaitu uzlah, maka dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan yang keempat, nasihat daripada Al-Furqan, yakni Al-Quran, barang siapa yang menjaga lidahnya, maka dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik. Jadi artinya apa? Hari ini kita mendengar 4 nasihat daripada 4 kitab yang agung. Yang pertama sekali, nasihat yang dibawa daripada ayat, iaitu kalamullah, nasihat yang datang daripada Allah, yang termaktub daripada kitab Taurat. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang redha, man radiya bima a'tahu Allah Ta'ala istaraha fid dunya wal akhirah. Barang siapa redha atas apa-apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, nescaya orang tu akan berehat di dunia dan berehat di akhirat. Maksudnya apa? Barang siapa yang hidup dengan redha, apa yang Allah Ta'ala karuniakan, alhamdulillah, syukur. Apa yang Tuhan berikan kepadanya, maka dia berterima kasih kepada Allah. Kalau sikit pun sikit, kalau banyak pun banyak, nescaya orang ni akan berehat di dunia dan berehat di akhirat. Apakah maksud berehat di dunia? Maka di dunia ni dia tak bersibuk dah nak mencari apa yang telah dibahagiankan di atas dirinya. Maka dia tak bersibuk dah. Apa yang Tuhan bagi rezeki, maka inilah bahagian aku. Maka apa yang perlu aku sibukkan? Mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyakkan berzikir, memperbanyakkan melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah. Dalam keadaan ingat, dia telah melepaskan syariat. Bukan semata-mata berzikir, beratik dan sebagainya, tapi syariat tak buat, rezeki tak cari, yang tu tak digalakkan oleh agama. Tetapi bermakna dia berusaha kepada dunia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Dalam waktu yang sama dia redha atas apa yang Tuhan beri kepadanya. Nescaya Allah Ta'ala berfirman daripada kitab Taurat, orang ni dah istirahat dah. Dekat dunia dia tak letih dah, dekat akhirat maka dia akan berehat. Itu yang pertama. Yang kedua, nasihat daripada kitab Injil pula kita dengar. Allah Ta'ala berfirman daripada kitab Injil, Puteri Melayu, alhamdulillah, barang siapa yang telah menundukkan syahwatnya, maka dia menjadi orang yang kuat di dunia dan kuat di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Nasihat yang kedua Allah Ta'ala sebut dalam kitab Injil, barang siapa yang berusaha dekat dunia ni, menundukkan hawa nafsu dan syahwatnya. Bermakna dalam kehidupan seharian, dia cuba mengurangkan kehendak kepada hawa nafsu. Dalam kehidupan seharian, dia memerangi diri dan hawa nafsu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalul jihadi an tujahida nafsaka wa hawaka. Nabi bersabda, seafdal-afdal jihad yang perlu ada pada kehidupan kamu, an tujahida, bahawa berjihad kamu atas diri kamu, wa hawaka, dan syahwat serta nafsu kamu. Jadi ini merupakan perkara yang paling afdal yang perlu kita lakukan pada kehidupan. Sebab tu hamba ulang balik nota semalam, banyak ulama menyebut dalam kitab-kitab fikih yang dikatakan beragama itu, yang pertama sekali meninggalkan yang dilarang, kemudian barulah melakukan apa yang disuruh. Kerana meninggalkan yang dilarang itu satu perkara yang begitu payah. Tapi kalau kita boleh buat, maka itulah yang dikatakan menghidupkan agama. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam kitab Injil, siapa yang berusaha menundukkan syahwatnya, nescaya orang itu orang yang kuat di dunia dan kuat di akhirat. Maka muqabilnya, sebaliknya tuan-tuan, hamba berpesan di atas diri hamba sendiri secara khususnya, maka orang yang senantiasa mengikut hawa syahwatnya, maka itulah orang yang lemah. Betul tuan-tuan. Lemah tu bagaimana? Kehidupan dia kadang-kadang bila mana dah bersibuk nak mengikut hawa nafsu dan syahwat, maka akhir sekali dia mengabaikan apa yang telah disuruh oleh Allah Ta'ala. Maka tak dapat tidak, dia tidak dapat melakukan apa yang Tuhan suruh. Kerana apa? Bersibuknya dengan mengikut hawa nafsu dan syahwat, akhir sekali diri sendiri menjadi lemah. Sebab tu, kalau kita nak menjadi kuat di dunia, kuat di akhirat, berusaha melawan hawa nafsu dan syahwat. Jadi kadang-kadang ditanya, ustaz, macam mana nak melawan nafsu syahwat ni? Antaranya memperbanyakkan berzikir kepada Allah. Tapi zikir yang bagaimana? Bukan zikir di lidah,
tapi kena zikir di hati. Sebab syahwatnya tempat tu di qalbi. Bila syahwat tu tempatnya di qalbi, bila syahwat tu tempatnya di hati, maka lawannya itu, makanannya, cara nak memeranginya dengan memperbanyakkan zikir hati. Dan sebagaimana yang diajar oleh ayahanda Tuan Guru kita Ustaz Osman Billah dalam program ICS yang lalu. Tengok macam mana dia beri kepada tuan-tuan zikir la ilaha illallah. Dan kemudian kita selitkan pula bagaimana kita nak menghidupkan hati Allah, 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 memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, cara nak melawan hawa nafsu iaitu memperbanyakkan zikir qalbi, memperbanyakkan zikir hati. Jadi bagi tuan-tuan yang tak tahu macam mana teknik ataupun cara zikir hati, sebab tu hamba jemput tuan-tuan untuk menghadiri program interaktif Cinta Solat 2019 yang insya-Allah minggu ni akan berlangsung di Dewan Fatimah Az-Zahra, Masjid Al-Falah USJ 9. Kerana apa hamba komited nak jemput tuan-tuan? Sebab inilah kami nak ajar bagaimana ilmu berzikir dengan hati. Berzikir dengan lidah tuan-tuan dah fasih. Berzikir dengan lidah hamba baik sangka tuan-tuan dah banyak. Berzikir dengan lidah hamba baik sangka tuan-tuan dah boleh lakukan dengan cara yang terbaik. Cuma kadang-kadang kita lupa. Zikir itu kata Imam Nawawi, az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani. Zikir tu di hati. Kadang-kadang ada ia di lidah. Yang banyak kita buat zikir di lidah, jarang kita hidupkan zikir di hati. Maka itulah jawabannya. Bila mana kita tak menghidupkan zikir di hati tuan-tuan, maka mana mungkin dan kita membawa satu senjata nak mencongkil hawa nafsu kita, syahwat kita daripada keinginan. Dan jadi yang kedua, Allah Ta'ala berfirman daripada kitab Injil, barang siapa yang telah menundukkan syahwatnya, nescaya dia bahagia, dia kuat di dunia dan kuat di akhirat. Jawabannya tuan-tuan, bukan senang nak menundukkan nafsu dan syahwat. Maka sehingga Allah Ta'ala sebut kalau orang tu boleh buat, maka itulah orang yang kuat di dunia dan kuat di akhirat. 2. Nasihat yang ketiga, jangan lupa like dan share dan tag nama orang yang kita sayang. Bantu diri tuan-tuan untuk buat dakwah. Hamba dah bantu tuan-tuan untuk berdakwah sebagaimana hamba bantu diri hamba sendiri. Hamba nak tuan-tuan bantu diri tuan-tuan dan bantu orang yang kita sayang agar dakwah tu sampai. Jangan berputus asa. Kalau tuan-tuan tag nama dia orang, tag nama mereka, tiba-tiba mereka masih lagi tak buka video ni, jangan buat kerja Tuhan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jangan buat kerja Tuhan. Kerja kita berdakwah, kerja kita ikhtiar, kerja kita usaha, kerja kita memanjangkan kebaikan. Dia orang nak tengok, tak tengok, jangan buat kerja tu Tuhan. Baik, sambung. Nasihat yang ketiga kepada Ibnu Selanjuri. Dah. Hari ini kita bicara 4 nasihat yang diambil daripada 4 kitab-kitab Allah. Yang ketiga, kita dengar pula nasihat daripada kitab Zabur. Allah Ta'ala berfirman, terima kasih Norbah. Dah. Allah Ta'ala berfirman pula daripada kitab Zabur, ialah ayat, barang siapa yang menyendiri daripada manusia, yakni uzlah, maka dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Uzlah ni tuan-tuan, perkara yang digalakkan oleh agama. Dan maksud uzlah ini bukan makna duduk dalam gua. Bukan makna duduk dalam tempat-tempat yang orang tak jumpa. Itu juga salah satu daripada makna uzlah. Itu juga salah satu daripada makna uzlah. Tapi uzlah ni ada dipanggil uzlah zahir dan batin, badan dan hati. 1. Ada yang kedua uzlah badan sahaja. 2. Ada uzlah yang dipanggil uzlah hati sahaja. 3. Jadi uzlah yang paling afdal, uzlah jasad dan juga rohani kita. Dan sebagaimana orang dulu buat, bila dah tua-tua dia akan suka duduk menyendiri, itu dia panggil uzlah, menjauhkan diri daripada manusia, menjauhkan diri daripada makhluk. Bukan mereka Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bukan mereka tak suka kepada makhluk yang lain. Bukan mereka tak suka kepada manusia yang lain. Tapi bila mana kita sampai satu level dalam keadaan kita nak mendekatkan diri kepada Allah, maka kita kena memisahkan diri daripada makhluk. Kerana hati cuma satu tuan-tuan. Kalau hati dipenuhkan dengan makhluk, bagaimana mungkin Allah nak masuk? Bahasa akal dah tempat tak ada. Jadi kalau kita nak masukkan Allah dengan begitu banyak, maka tak dapat tidak
perlu kita jauhkan diri daripada makhluk. Jadi ingat, kalau kita tak mampu nak uzlah zahir dan batin, ada cara yang kedua, iaitu uzlah batin sahaja. Hati jangan banyak bergantung dengan makhluk, jangan banyak berharap dengan makhluk. Maka Allah Ta'ala sebut jelas dalam kitab Zabur, barang siapa yang beruzlah, menjauhkan diri daripada manusia, menyendirikan diri daripada manusia, maka nescaya dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dan ingat tuan-tuan, masalah uzlah ni semua akan akan merasai level ini. Bila tuan-tuan sampai satu level, dah kadang-kadang ada yang Tuhan pilih cepat, kadang-kadang ada yang Tuhan pilih lambat. Bila sampai satu level, tuan-tuan sendiri akan merasakan, aku nak menjauhkan diri daripada makhluk. Dan ingat, pada ketika itu tuan-tuan zahirkan pada hati, aku menjauhkan diri daripada makhluk, bukan tak suka kepada makhluk, dah bukan benci kepada makhluk, tetapi aku nak beruzlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dah habis. Jadi Allah Ta'ala sebut, barang siapa yang memperbanyakkan uzlah, dah menjauhkan diri, sama ada zahir dan batin, ataupun zahir sahaja, ataupun batin sahaja, nescaya dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Yang akhir sekali, yang keempat, nasihat yang kita dengari pula daripada Kitabul Furqan, yakni Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menjaga lidahnya, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih, maka dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dah. Dan akhir sekali nasihat yang keempat, barang siapa yang menjaga lidahnya. Jaga tu bagaimana? Yang tu tuan-tuan qis ala hadza, qiyas lah. Hamba yakin tuan-tuan lebih bijak, lebih alim daripada hamba dalam nak mensyarah tiap-tiap perkara. Tetapi tak dapat tidak, bila mana kita bawa peringatan, kita sepakat-pakat boleh berfikir tentang menjaga lidah ni tuan-tuan. Nabi pernah bersabda, ahabul a'mali ilallah hifzul lisan. Dah, rawahu Baihaqi. Nabi bersabda apa? Sebaik-baik amal kepada Allah Ta'ala itu hifzul lisan, menjaga lidah. Terima kasih kepada Cik Su. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dah, ahabul a'mali ilallah hifzul lisan. Nabi bersabda, rawahu Baihaqi, baik-baik amal di sisi Allah Ta'ala itu menjaga lidah. Jaga lidah ni tuan-tuan payah. Sebab tu betul, kalam yang kita pernah dengar begitulah lama, dah, lidah ni lebih tajam daripada pisau. Pisau tu selagi mana tak kena dekat tangan, tak terasa sakitnya. Betul? Tapi lidah ni kalau kita lemparkan daripada jauh, dah tercalar pada hatinya. Sebab tu afwan lakum, hamba menuju di atas diri hamba sendiri, memang susah nak jaga lidah. Sebab tu antara cara ataupun teknik kita nak menjaga lidah agar tidak membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik, sahabat-sahabat hamba dalam IG dan Facebook, antaranya memperbanyakkan berselawat Nabi, berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Bila mana lidah dah sibuk buat benda lain, maka lidah tu tak akan terjebak nak buat kerja lain. Dan kalau lidah tersenyap je tak buat apa, maka lidah tu akan cari jalan untuk membawa kepada perkara-perkara yang tidak baik. Dan kita dengar pula dalam satu riwayat yang lain, al-afiyatu asyaratu ajza'in, tis'atu fi sumti wal ashiru fil uzlati anin nasi, rawahu Dailami. Kesejahteraan ada 10 bahagian. 9 pada diam dan ke-10 pada mengasingkan diri daripada manusia. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Dengar elok kepada muslimat yang ya Allah Ta'ala karuniakan kalian sebagai isteri-isteri yang solehah. Ya Allah Ta'ala karuniakan kalian sebagai ibu-ibu yang bijak dalam mengaturkan keluarga. Kepada hati-hati muslimat-muslimat yang di luar, yang belum lagi menjadi isteri dan sebagainya, ingat dah, ni Nabi bersabda, rawahu Dailami, nak sejahtera ni, hidup nak bahagia ni, asyarah ada 10. Ada 10. Ada 10 cara dah nak membawa kepada kebahagiaan. Tis'atu, 9 daripadanya iaitu terdapat pada diam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Siapa yang tak nak berbalah, nak jaga keluarga, nak jaga hubungan dengan baik, nak jaga hubungan dengan ayah ibu, nak jaga hubungan dengan orang yang kita sayang, nak jaga hubungan dengan sahabat-sahabat, bos dan sebagainya, dah ada 10 cara untuk mencapai kepada kesejahteraan. Dan ingat, Nabi sebut 9 daripadanya
menjaga lidah, iaitu memperbanyakkan berdiam diri. 9, as-sumtu, memperbanyakkan berdiam diri. Yang lagi satu tu iaitu terdapat pada uzlah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Yang satu tuan-tuan, uzlah, mengasingkan diri. Kalau nak sejahtera di dunia dan di akhirat, satu, mengasingkan diri. Yang lagi 9, memperbanyakkan berdiam. Dah ada 10. 9, as-sumtu, diam. 1, uzlah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi bermakna ranking ataupun sikap menjaga lidah ni satu sikap yang begitu besar pada agama, sehingga begitu banyak hadis-hadis yang didatangkan daripada Nabi SAW mengajar kepada kita, mendidik kepada kita untuk menjaga lidah. Jadi mudah-mudahan alhamdulillah kita hari ini telah mendengar 4 nasihat daripada 4 kitab. Dah dibawa daripada kitab Taurat, dibawa daripada kitab Injil, dibawa daripada kitab Zabur, dibawa daripada kitab Al-Quran. Yang mudah-mudahan dengan nasihat yang kita dengari terus memotivasikan diri kita untuk kita menjadikan kehidupan kita semakin baik dan semakin baik dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo bersama-sama hashtag kita menjaga lidah, memperbanyakkan diam untuk menjadikan hidup kita lebih sejahtera dan lebih berbahagia. Ma'assalamah walil liqa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah kita bertemu pula pada kelas bahasa Arab dan kelas pengajian kitab Ta'limul Muta'alim dan pengajian kitab Musalli. Hamba doakan tuan-tuan agar masa yang Allah Ta'ala beri kepada tuan-tuan diberkati dengan dipenuhkan perkara kebaikan. Kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan kena minta, ya Allah, jadikan masa aku sehari semalam Allah Ta'ala diberkati oleh kamu. Jadikan kehidupan masa aku sehari semalam dipenuhkan dengan ilmu dan kebaikan. Jadi madai pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah tuan-tuan, hamba rindu nak berjumpa dengan tuan-tuan pada 9 dan 10 hari bulan ni di Masjid Al-Falah untuk kita bersama-sama mempelajari khusyuknya sembahyang. Kerana rasalah khusyuk ni tuan-tuan dengan satu perasaan yang begitu hebat dengan ilmu dan teknik yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.